Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 20 Mac 2023. Kita ke berita utama. Lembaga Tabung Haji meneruskan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos ibadat itu naik kepada RM30,850 berbanding RM28,632 tahun lalu. Pengarah eksekutifnya Datuk Seri Sheikh Saleh Sheikh Abdul Rahman berkata, tabung haji menyediakan lebih RM400 juta bagi menampung sebahagian daripada kos jemaah haji kumpulan B40 dan M40 yang kali pertama menunaikan ibadat itu. Jelasnya, bayaran haji jemaah muassasah kumpulan B40 kekal seperti kadar tahun lalu iaitu RM10,980 selepas kerajaan bersetuju menanggung kenaikan kadar bayaran berjumlah RM1,000 bagi kategori itu. Berbanding tahun lalu, bayaran haji bersasar hanya membabitkan dua kategori sahaja iaitu B40 dan bukan B40. Berbeza pada tahun ini, ia dipecahkan kepada tiga kelompok iaitu B40, M40 dan T20. Bagi M40 pula, jumlah bayaran haji yang perlu ditanggung adalah RM15,980, manakala kumpulan T20 pula perlu membayar keseluruhan kos iaitu RM30,850. Terdahulu, Sheikh Saleh turut memaklumkan surat tawaran haji kepada 31,600 jemaah haji bagi tahun 2023 akan dikeluarkan mulai Rabu ini. Mengenai pemilihan jemaah yang akan menunaikan ibadat itu tahun ini, katanya tabung haji menurutnya mengutamakan bakal haji yang terkandas disebabkan pandemik COVID-19 pada 2020 dan 2021. Diikuti jemaah yang dijadualkan menunaikan ibadat itu pada 2022 dan 2023. Polis akan memanggil Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan berhubung penganjuran program Jom Ziarah Gereja oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata pihaknya akan memanggil Hannah dalam masa terdekat. Tambahnya, pihaknya juga akan merakam keterangan Cik Hubert atau Badrul Hisham Syaharin hari ini bagi membantu siasatan. Menurut Eng Lai, polis sudah merakam keterangan 3 individu yang terdiri daripada pengadu dan 2 wakil NGO bagi membantu siasatan. Jelasnya, setakat ini pihaknya menerima 2 laporan polis berkaitan isu berkenaan. Semalam, Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Azmi Abu Kasim mengesahkan pihaknya sudah membuka 1 kertas siasatan berhubung penganjuran program Jom Ziarah Gereja. Beliau berkata walaupun program itu sudah dibatalkan, pihaknya menerima 1 laporan polis berhubung program berkenaan. Sementara itu, inisiatif program itu dikatakan bertujuan membuka minda belia Malaysia mengenai budaya dan kepercayaan pelbagai bangsa melalui lawatan serta aktiviti sukarelawan di Lembah Kelang. Program yang dijadualkan berlangsung di Gereja The Church of Our Lady of Lourdes Kelang Sabtu lalu bagaimanapun dibatalkan oleh pihak penganjur. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bebas menjalankan siasatan terhadap pegawai di Kementerian Dalam Negeri berhubung ketirisan perjanjian sukuk bernilai RM596 juta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau memberikan sepenuhnya ruang kepada SPRM untuk menjalankan siasatan. Jelasnya, SPRM juga bebas untuk melakukan apa sahaja bentuk siasatan bersesuaian dalam melaksanakan tanggungjawab mereka termasuk menyiasat pegawai KDN. Media sebelum ini melaporkan SPRM dijangka memanggil pegawai KDN bagi membantu siasatan kes penyelewengan perjanjian sukuk yang dipercayai untuk pelaksanaan projek berkaitan pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Susulan itu, 4 individu berusia antara 40 hingga 55 tahun termasuk seorang pengarah, ketua pegawai kewangan dan seorang pemegang saham ditahan SPRM sejurus mereka hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya minggu lalu. Sukuk bernilai tinggi itu diuruskan oleh sebuah bank tempatan bagi membiayai projek berkaitan dan semua perbelanjaan serta hasil projek itu perlu dimasukkan ke dalam satu akaun khas yang ditetapkan. Bagaimanapun, akaun khas itu kemudiannya ditukarkan kepada akaun lain yang dipercayai sengaja diwujudkan pada awal 2022 disyaki bagi mengelakkan daripada pembayaran semula prinsipal dan keuntungan kepada pemegang sukuk.
Sukuk adalah satu sijil kewangan Islam yang mengambil konsep sama seperti bond dalam kewangan barat dan diterbitkan untuk pelabur yang akan menerima keuntungan di jana aset sandaran secara berkala. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM melepaskan Datuk Roy dan seorang bekas timbalan pendaftar mahkamah yang direman bagi membantu siasatan berhubung program jana ekonomi pemerkasaan kontraktor Bumi Putra berwibawa. Magistrate Mahkamah Putrajaya Izzah Zulaika Rohanuddin membenarkan mereka dilepaskan masing-masing dengan seorang penjamin dan perlu melaporkan diri di pejabat SPRM setiap tahun. Datuk Roy ditahan ketika memberi keterangan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 di pejabat SPRM Isnin lalu. Magistrate Kuala Lumpur Norilina Hanim Abdul Halim membenarkan lelaki berusia 54 tahun itu direman 3 hari dan melepaskan suspek dengan jaminan SPRM pada Khamis lalu. Pada hari sama, Datuk Roy ditahan semula sebelum Mahkamah Magistrate Putrajaya menyambung reman 4 hari lagi berakhir hari ini. Bekas timbalan pendaftar itu dipercayai meminta suapan sebagai balasan seperti meminta pihak SPRM menukar keterangan tertuduh kepada saksi dan menukar pertuduhan rasuah kepada pertuduhan alternatif. Membuka gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merempas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu saja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami gunakan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Kembali lagi. Persembahan pantomin tragedi berdarah Kampung Tandua Lahad Datu ternyata menyentuh jiwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta tetamu yang hadir pada pembarisan peringatan Hari Polis ke-216. Anwar serta Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dilihat menitiskan air mata ketika menyaksikan pantomin yang menceritakan tentang tragedi sebenar pengusiran kumpulan yang mendakwa pewaris berketurunan Raja Sulu dari selatan Filipina. Persembahan tersebut melibatkan lebih 80 anggota polis yang kebanyakannya terbabit dalam tragedi itu. Pada 1 Mac 2013, 2 anggota polis Zulkifli dan Sabarudin terkorban manakala 12 anggota kumpulan penceroboh terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan itu dengan pasukan keselamatan di Kampung Tandua. Tiada hujan, tiada ribut, tiba-tiba mohon diceraikan. Pelakon popular Diana Daniel telah memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya Farid Kamil pada awal bulan ini atas alasan tiada persefahaman dan telah berlaku perbalahan berpanjangan. Permohonan cerai tersebut telah disebut di Mahkamah Rendah Syariah Subang Bestari pagi tadi, namun Farid enggan melafazkan cerai tersebut. Sehubungan itu, Hakim Syari'i Syukran Yusof memerintahkan pasangan itu untuk menjalani proses jawatan kuasa pendamai. Difahamkan pasangan itu tidak lagi tinggal serumah. Permohonan itu akan ditetapkan semula untuk sebutan pada 28 Mac ini. Kita ke berita dunia. Bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menjangkakan beliau akan ditangkap esok namun tidak memberikan sebarang butiran mengenai bagaimana maklumat tersebut diketahuinya. Menerusi laman media sosial Truth Social, Trump menulis bahawa kebocoran maklumat daripada pejabat Peguam Daerah Manhattan menyebut calon Parti Republikan terkemuka dan bekas Presiden AS akan ditangkap pada Selasa. Berikutan itu, Trump menggesa para penyokongnya untuk melakukan protes jika benar penangkapan itu berlaku. Dakwaan tersebut dibuat ketika seorang pendakwa raya New York meneliti pertuduhan dalam kes bekas presiden tersebut di mana beliau didakwa menyerahkan wang tunai kepada wanita yang dikatakan menjalinkan hubungan seksual dengannya.
Trump turut mengulangi dakwaan bahawa kemenangannya telah dicuri sambil merujuk kepada pilihan raya Presiden 2020 yang mana beliau kalah kepada Presiden Amerika Syarikat terkini iaitu Joe Biden. Korea Utara hari ini memaklumkan pihaknya menjalankan latihan simulasi serangan balas nuklear taktikal pada hujung minggu ketika Amerika Syarikat dan Korea Selatan mengadakan latihan ketenteraan tahunan mereka. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengetuai latihan tersebut bersama anak perempuannya Ju-ae, termasuk latihan pelancaran peluru berpandu balistik yang direka untuk mengesahkan operasi peranti kawalan nuklear serta peledak. Mengulas lanjut, Kim juga menekankan keperluan supaya kaki tangan perkhidmatan membiasakan diri dengan sebarang situasi yang tidak dijangka serta menjadikan mereka lebih bersedia dalam postur aktif untuk membuat serangan balas nuklear pada bila-bila masa. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat dan Korea Selatan mengadakan latihan ketenteraan Freedom Shield yang dijadualkan berlangsung hingga Khamis bertujuan untuk mengukuhkan postur pertahanan terhadap ancaman nuklear dan peluru berpandu Korea Utara. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Malaysia terus mencatatkan pertumbuhan ekspor kepada 112.28 bilion ringgit iaitu 9.8% pada Februari 2023. Import juga bertambah 12.4% kepada 92.71 bilion ringgit menjadikan jumlah perdagangan negara terus kukuh mencatatkan pertumbuhan dua angka kepada 204.99 bilion ringgit berbanding Februari 2022. Negara mencatatkan lebihan dagangan sejak Mei 2020 bernilai 19.56 bilion ringgit pada bulan lalu. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam satu pernyataan berkata, pertumbuhan ekspor disokong oleh ekspor yang kukuh bagi keluaran petroleum, barang elektrik dan elektronik serta gas asli cecair. Sementara itu, ekspor ke pasaran utama khasnya Asian dan Amerika Syarikat merekodkan pertumbuhan dua angka. Bagi tempoh 2 bulan pertama 2023, perdagangan berkembang 6.1% kepada 412.17 bilion ringgit berbanding tempoh yang sama tahun 2022. Kita teruskan ke berita sukan. Keputusan pengadil Zulkarnain Zakaria disifatkan berat sebelah ketika mengadili aksi Liga Super di antara Sabah FC dan Penang FC di Stadium Likas Jumaat lalu menyebabkannya digantung serta-merta daripada mengadili mana-mana aksi Liga Malaysia musim ini. Keputusan itu dibuat setelah Jawatan Kuasa Penilaian Prestasi Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia yang diketuai oleh Timbalan Presiden FAM Dato' S. Sivasundaram mendapati bahawa Zulkarnain tidak tepat dalam membuat keputusan. Menurut Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman, selepas penelitian klip-klip rakaman video setiap insiden berkenaan, pengadil yang lebih dikenali dengan panggilan Abang Botak itu didapati tidak menepati piawaian dalam mengadili dua situasi pemberian sepakan penalti kepada pasukan Sabah FC pada minit 41 dan minit ke-99. Perlawanan malam tersebut dinilai tidak adil selepas Zulkarnain memberikan 5 sepakan penalti dalam aksi itu. Selain satu sepakan penalti diberikan ketika terjahan berlaku di luar kotak penalti. Untuk rekod, Zulkarnain kini muncul sebagai individu pertama digantung dalam Liga Malaysia musim ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 21 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.